Hai, Assalamualaikum, selamat sejahtera. Hari ini saya akan menunjukkan cara-cara untuk kita menggunakan ClassPoint. Baik, pertama sekali, cikgu-cikgu perlu buka Google dan type ClassPoint. Dia akan muncul dekat bahagian paling atas, ClassPoint Interactive Classroom Quiz in PowerPoint. Klik di sini dan akan timbul paparan yang sebegini. Dan cikgu tekan di bahagian free download. Masukkan nama, email dan juga school. Dan tekan download now. Ikut step yang telah dipaparkan di sini, download, install dan juga sign up. Kemudian cikgu klik pada yang telah kita download sebentar tadi. Akan timbul paparan yang sebegini. Tekan klik, next, finish. Tunggu dia sedang updating the latest version of ClassPoint. Open PowerPoint. Setelah kita berjaya untuk install ClassPoint, dia akan muncul satu tab tambahan dalam kita punya PowerPoint. Tekan tab tambahan iaitu Ignore ClassPoint. Dan cikgu perlu untuk sign in untuk pertama kali, masukkan email dan juga password. Sign in menggunakan email dan juga password yang sama yang telah cikgu daftarkan sebentar tadi. Dia akan pop up sebegini. Jika cikgu nak melihat tutorial dalam berbentuk video, boleh tekan di sini. Jika tidak, hanya tekan pangkah sahaja. Dan kemudian akan muncul beberapa pecahan dalam kita punya Ignore ClassPoint tu. Contoh dia macam ada user, annotation settings, interactive quiz, slideshow options, review dan juga help. Tapi yang selalu kita akan gunakan untuk ClassPoint ialah annotation settings dan juga interactive quiz. Paling menarik bagi saya ialah interactive quiz di mana kita boleh masukkan quiz, selitkan pertanyaan dan sebagainya dalam PowerPoint kita. Contohnya macam multiple choice. Yang ni lebih kepada quiz yang ada pilihan jawapan. Contohnya macam A, B, C dan juga D. Word cloud, untuk pelajar kongsikan perasaan ke, pendapat dan lain-lain. Short answer, sesuai untuk sebarang soalan. Contohnya macam soalan berstruktur. Slide drawing, yang ini untuk pelajar lukis, tulis dalam PowerPoint yang telah digunakan oleh guru. Manakala image upload ni digunakan untuk menunjukkan hasil kerja yang telah mereka lakukan dalam kita punya slide. Di sini saya telah menyediakan beberapa PowerPoint untuk kita sama-sama bina PowerPoint yang lebih interaktif dan juga menarik bersama dengan pelajar. Selalu dalam kelas saya akan mulakan presentation ataupun PowerPoint saya dengan bertanyakan bagaimana perasaan pelajar pada hari tersebut. Dan jika saya nak pelajar menghantar respon, saya akan gunakan interactive quiz untuk word cloud. Apabila kita tekan saja word cloud, dia akan muncul satu image yang sebegini dan cikgu boleh adjust sama ada kedudukannya di atas ke di bawah dan sebagainya. Dia akan muncul sebelah kanan ni adalah setting untuk quiz yang akan kita gunakan. Contoh dekat sini, cikgu boleh klik nak gunakan di sini word cloud, short answer, slide drawing, image upload, ataupun cikgu boleh klik di sini. Sama saja klik di atas ataupun klik di bahagian kanan. Okey, contohnya saya nak gunakan word cloud. Saya klik word cloud. Ini adalah untuk setting sama ada nak hadkan seorang peserta hantar satu respon, maka cikgu boleh tik kat sini dan had kepada satu respon. Jika tak ada had, maksud dia pelajar boleh bebas untuk hantar banyak kali respon, maka cikgu hanya perlu untick saja. Play options. Yang ni sama sahaja untuk kelima-lima interactive quiz di mana setting yang first, start question with slide ni maksud dia kalau kita buka slide je terus keluar soalan. Minimize result window after question start tu maksud dia nak sorokkan jawapan yang pelajar hantar sebaik sahaja quiz tu akan bermula. Lepas tu close submission after berapa minit dekat sini tu maksud dia kita akan tutup untuk pelajar hantar jawapan ataupun respon mengikut masa yang ditetapkan. Jika tak ada masa, had masa,
Cikgu nak beri lebih masa untuk pelajar jawab, maka ruangan ini tidak perlu ditik. Okey, cikgu boleh gunakan ruangan setting ni ikut kesesuaian cikgu lah. Contoh yang ni. Dan saya nak bina lagi satu interaktif quiz untuk pilihan jawapan. Pilih jawapan yang tepat bagi soalan berikut. Kemudian saya nak gunakan multiple choice di sini. Untuk multiple choice, play optionnya sama untuk kelima-lima interaktif quiz, tapi tambahannya adalah dia ada number of choice. Maksudnya pilihan jawapan dia ada apa? Kalau 3 tak 3 lah. Kalau 5 tak 5 lah. 4 lah. Dan kat sini ada satu correct answers. Pilihlah jawapan mana yang betul. Contoh jawapan dia adalah B. So kita dah setting siap-siap, jawapan betulnya adalah B. Okay, dan yang menarik sekali dia ada competition mode. Di mana di sini kalau cikgu klik, dia akan keluar simbol yang lain. Simbol macam piala ni kan. Yang ni kegunaan dia adalah kita akan nampak pelajar yang paling tepat dan juga cepat tu dia akan tersenarai dekat bahagian ranking, dalam bentuk ranking. Okay, baik, seterusnya saya nak gunakan slide ini dan saya nak masukkan short answer. Short answer untuk pelajar jawab. Sama saja settingnya. Kalau perlukan had masa, cikgu klik di sini dan tetapkan berapa jangka masa yang cikgu perlukan untuk pelajar jawab. Kalau tak ada, antik saja. Ini saya gunakan untuk slide drawing. Maksud dia, pelajar akan lukis lokasi, tandakan lokasi untuk 3 revolusi tersebut. Sama saja settingnya. Ini pula saya nak gunakan untuk image upload. Pelajar akan uploadkan hasil kerja yang mereka buat, sama ada dalam pelatihan ke dan sebagainya. Sama juga setting ni, cikgu boleh gunakan mengikut kesesuaian. Baik, kita akan tengok bagaimana hasil yang telah kita bina sebentar tadi. Okey, begini. Bila kita buka saja untuk slideshow, dia akan muncul di bawah paparan yang tambahan lah. Sebelum ni kalau PowerPoint biasa tak ada macam ni. Okey, dan disertakan juga dengan kod kelas yang pelajar akan gunakan untuk menghantar respon ataupun menghantar jawapan dalam kita punya slide. Dan dekat sini juga ada tambahan. Contohnya macam cursor lah, laser point, pelbagai jenis pen dekat sini, warna dia. Ni adalah untuk highlight, pemadam. Okey, saya akan terangkan untuk bahagian ini sampailah dekat bahagian whiteboard. Okey, contoh dia. Kita nak gunakan pen. Okey, boleh gunakan pen, nak conteng kan. Highlight, boleh gunakan highlight. Eraser nak padam balik. Okay, nak padam balik. Okey, whiteboard ni contoh dia, kita nak terangkan sesuatu kepada pelajar. Contoh dia, soalan dan juga jawapan. Boleh pilih mana-mana whiteboard yang ada. Whiteboard putih ke, whiteboard hitam ke, ataupun yang bergaris sebegini. Contoh macam ni saya paparkan. Baik, dan cikgu boleh gunakan mana-mana pen di bawah dan juga marker untuk digunakan untuk slide. Kalau ada drawing pad tu lebih bagus lah untuk kita tulis kat sini. Contoh tulis kat sini kan. Contoh kat sini. Okay, next ialah kita tengok slide yang telah kita bina sebentar tadi. Kalau cikgu rasa macam kat bawah ni mengganggu, maka cikgu boleh hide kat sini ya. Hide kat sini. Dan apabila cikgu tekan saja word cloud ni, tekan saja, image tersebut dia akan keluar sebegini. Dan ini merupakan masa untuk pelajar masuk dan bagi jawapan. Okey, macam mana nak bagi link kat pelajar? Cikgu boleh masukkan link tersebut dalam ruangan chat dekat Google Meet ke, dekat dalam WhatsApp, Telegram ke, ataupun Microsoft Teams dan sebagainya lah. Ikut perantaraan cikgu, cikgu gunakan yang mana. Okey, contoh dekat sini cikgu masukkan, cikgu suruh pelajar untuk masukkan kod dia adalah 53697. Okey, dan pelajar masuk. Bila pelajar masuk, kat sini dah tertera lah. Cikgu boleh semak pelajar yang mana dah masuk, pelajar mana yang belum masuk lagi. Kat sini juga ada URL dia dan juga kelas kod dia lah untuk dipaparkan dengan lebih jelas. Next. Yang ni saya akan terangkan berkaitan dengan kegunaan lagi 1, 2, 3, iaitu terutamanya adalah quick poll, di mana cikgu boleh buat poll tu secara spontan lah. Contoh soalan ni nak tanya true or false.
True. Submit. False. Submit. Kan, close submission. Tengok siapa yang jawab dia. Siapa yang jawab? Okay, boleh insert result as line ataupun pangkas saja. Next juga macam tu. Contoh nak buat quick poll, yes, no ataupun unsure. Tengok berapa dah hantar masa close submission. Boleh insert result as line ataupun tak. Pangkah di sini. Okey, untuk satu lagi paparan menarik ialah bahagian pick a name, di mana cikgu boleh pilih mana-mana nama pelajar yang cikgu mahukan, dan ini adalah dipilih secara random. Boleh reset dan boleh pilih nama pelajar. Tapi pelajar yang hanya masuk dalam kelas cikgu sajalah yang menyertai kelas point tadi dekat sini tu. Okay, untuk maksimum penyertaan kelas point dalam satu masa adalah sebanyak 25 orang pelajar, dan untuk penggunaannya terhad kepada 5 interaktif quiz dalam satu PowerPoint. Okay, kemudian untuk bahagian ini, leaderboard, cikgu-cikgu boleh tengok pencapaian pelajar sepanjang pembelajaran tu lah. Kalau ada satu kuis ke, 2 kuis ataupun 3 kuis, dekat sini kita boleh tengok pelajar mana yang paling cepat dan juga paling pantas berdasarkan markah yang diorang collect lah. Okay, kat sini boleh tengok show table, ada markah, skor, berapa peratus ketepatan diorang jawab soalan, dan kat sini diorang ambil bahagian dalam berapa soalan, dan ini soalan yang mereka jawab.